Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan membincangkan jawapan di dalam buku SPS, okey, yang awak telah buat minggu lepas. Alright, jadi hari ini kita akan bincangkan jawapan bagi muka surat 53 sehingga 57. Jadi semua pelajar mohon bersedia dengan buku SPS dan pen merah ataupun apa-apa pen yang sesuai digunakan untuk menyemak jawapan awak. Okey, jika awak tiada buku SPS di sebelah awak, boleh pause video ini dahulu dan ambil buku SPS awak sekarang. Baik, sekarang kita akan bincang latihan muka surat 53. Okey, baik, soalan pertama meminta awak, okey, tengok soalan pertama, dia kata apa? Dia minta awak untuk melukis pemerhatian sebelum tu pemerhatian di atas ni, bahagian atas ni awak diminta melukis melukis struktur bunga. Okey, struktur bunga. Okey, lukis struktur bunga. Okey. Jadi sekarang awak nak kena lukis struktur bunga. Okey, struktur bunga ni yang saya tunjuk ni, struktur bunga awak boleh dapat daripada buku teks Okey. Tapi saya lihat kebanyakan awak dah lukis dengan bagus dengan cantik. Cuma kesilapan di bahagian atas stigma ni. Awak tengok dekat stigma yang saya tunjuk di atas ni, saya point di atas ni, stigma ini. Dalam video saya dah kata dalam buku teks ada sedikit kesilapan dalam buku teks, okey, stigma tu dia labelkan di tempat yang salah. Okey, sebenarnya saya dah sebut stigma ni terletak di atas ni. Okey, stigma mesti di atas. Okey, jadi siapa-siapa yang jawapan salah, tolong betulkan sekarang. Okey, sebab dalam buku teks dia buat stigma di sini. Itu buku teks, ini salah. Okey, ini salah. Yang di atas ini, stigma di atas ini sama ada awak bulatkan yang salah satu daripada 3 yang saya buat di atas ni lah, yang di atas ni. Yang di atas ini baru betul stigma. Okey, ini betul. Okey, yang di bawah salah. Okey, jadi tolong betulkan sekarang. Okey, tolong betulkan sekarang. Jika jawapan awak salah, betulkan sekarang. Okey, jadi di bawah ini salah. Alright, kita tengok soalan nombor 1. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 1. Apakah bahagian tumbuhan, okey, apakah bahagian tumbuhan yang menghasilkan biji benih? Okey, yang menghasilkan biji benih untuk pembiakan. Okey, jadi apakah jawapannya bagi soalan nombor 1? Jadi bahagian tumbuhan yang menghasilkan biji benih ialah bunga. Itulah jawapannya. Okey, jika jawapan awak salah, tolong betulkan sekarang. Okey, jadi saya ulang banyak kali Bila salah, terus betulkan. Okey, awak boleh pause video ni dulu dan betulkan. Okey, kemudian sambung balik. Okey, play balik. Alright, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, kita pindah soalan nombor 2 sekarang. Tengok soalan nombor 2. Namakan bahagian jantan bunga. Yang pertama dia nak bahagian jantan bunga, iaitu stamen. Okey, bahagian jantan bunga iaitu stamen. Alright, nak tahu jawapan, senang aja. Awak tengok balik kepada gambar yang awak lukis. Okey. Okey, gambar yang awak lukis ni, okey, awak dah buat dekat atas ni stamen. Ini stamen. Okey, ini adalah bahagian jantan bagi bunga. Okey, bawah stamen kita ada 2, anther dan filament. Okey, anther dan filament. Jadi, apakah jawapan bagi soalan nombor 2? Bahagian jantan bunga apa? Anther dan filament. Okey, semak jawapan awak sekarang. Okey, so yang pertama anther, yang kedua, filament. Okey, macam biasa saya dah terang banyak kali. Jika jawapan awak betul, awak kena buat apa? Awak bracket. Okey, bracket dulu dan kemudian tick. Okey, bracket dan tick. Okey, buat untuk semua jawapan yang betul. Okey.
Sama juga yang bunga tadi. Bunga ni pun sama. Kalau betul awak bracketkan bunga ni besar-besar. Bracketkan bunga ni besar-besar dan kemudian tick. Okey. Mana-mana jawapan yang salah awak betulkan. Itu sahaja. Alright, kita sambung sekarang soalan nombor 3 pula. Sekarang nombor 3. Soalannya apa? Namakan bahagian betina bunga. Okey, bahagian betina bunga iaitu pistil. Okey, jantan stamen, betina adalah pistil. Alright. Sama juga awak boleh rujuk kepada awak punya gambar. Awak dah lukis kan? Awak dah lukis. Rujuk balik. Okey. Jadi inilah dia pistil. Awak dah lukis pistil. Alright. Jadi pistil ini, kalau awak tengok kat gambar saya ni ada sedikit kesilapan. Okey, kita ikut yang buku teks. Okey, kita ikut yang buku teks. Kalau buku teks, bahagian betina bunga, pistil ada 4. Okey, yang pertama stigma. Okey, itu jawapan yang pertama stigma. Okey, kalau jawapan awak ada stigma, awak tick lah, betul lah. Yang kedua stil. Okey, stil juga adalah bahagian betina bunga. Yang ketiga ovari. Okey, ovari. Yang keempat ovule. Okey. Jadi soalan nombor 3 ini ada 3 tempat kosong. Tapi saya dah tambahkan. Awak tengok atas jawapan saya. Yang pertama stigma. Yang kedua stil. Yang keempat saya tambahkan ovule. Yang keempat ovari. Jadi jawapannya 4. Kita ikut apa yang terdapat di dalam buku teks. Baik, sekarang kita sambung buku surat 54. Okey, soalan buku surat 54. Baik, soalan nombor 4, dia bertanya, dia suruh awak nyatakan bahagian bunga berdasarkan fungsi. Okey, jadi awak kena tulis apakah nama bahagian bunga berdasarkan fungsi yang telah diberikan dalam jadual. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apakah dia namanya. Okey, baik, jadual dah diberikan di sini. Okey, jadual dah diberikan. Okey. Fungsi dah diberikan di sini. Jadi apa awak kena buat? Awak kena buat yang bahagian ini. A sampai H. Okey, bahagian bunga A sampai H. Ini yang kita nak cari jawapannya. Baik, sekarang kita akan buat. Okey. Kita akan buat sekarang. Alright. Soalan yang pertama. Fungsi menarik perhatian serangga. Okey. Jadi bahagian apakah yang menarik perhatian serangga? Saya dah sebut dalam kita punya video. Jadi bahagian yang menarik perhatian ialah ranggi. Okey, ranggi ni kelopak bunga bahagian yang berwarna-warni itu. Okey. Jadi ranggi ataupun kelopak bunga bahagian yang berwarna-warni itulah yang menarik perhatian serangga. Okey, soalan B. Fungsi dia melindungi bunga pada peringkat kudup. Okey, apa maksud peringkat kudup? Peringkat kudup ni maksudnya sebelum bunga tu berkembang. Okey. Jadi bahagian yang melindungi bunga sebelum berkembang ataupun peringkat kudup, bahagian itu berwarna hijau. Okey. Jadi jawapannya ialah sepal. Okey, saya dah ajar. Okey. Alright, seterusnya fungsi yang C, soalan C, memegang anther. Okey, anther ni adalah bahagian pembiakan jantan untuk bunga. Okey. Jadi apakah nama bahagian ataupun struktur yang memegang anther? Jawapannya ialah filamen. Okey, jadi jika jawapan awak betul macam biasa, bracket dan tick. Baik, soalan D, menghasilkan butir debunga. Bahagian mana yang akan hasilkan butir debunga? Jawapannya ialah anther. Okey, soalan E, fungsi mengandungi gamet jantan ataupun sel pembiakan jantan. Okey, bahagian mana yang mengandungi gamet jantan atau sel pembiakan jantan? Jawapannya ialah butir debunga ataupun awak tulis debunga pun boleh. Okey? Alright, fungsi seterusnya menerima butir debunga. Okey, bahagian mana yang menerima butir debunga? Okey, yang menerima mestilah bahagian pembiakan betina. Okey? Menerima maksudnya di sini ialah butir debunga akan jatuh di atas struktur itu ataupun jatuh atas bahagian bunga itu. Okey? Jadi bahagian betina yang akan menerima butir debunga namanya ialah stigma. Okey, saya dah terang dah dalam video sebelum ni. Siapa lupa, tolong tengok balik. Baik, soalan G. Apakah fungsi seterusnya? Memegang stigma untuk menerima debunga. Okey, jadi bahagian bunga yang memegang stigma
namanya ialah stil. Okey, stil. Okey, soalan H. Bahagian yang menghasilkan ovule. Okey, apakah bahagian bunga yang menghasilkan ovule? Jawapannya ialah ovari. Okey. Dan terakhir sekali, mengandungi gamet betina ataupun sel pembiakan betina, wanita sel pembiakan betina bagi bunga. Okey, bagi tumbuhan. Tolong betul tolong betulkan. Awak ada pen kan? Tolong potong perkataan wanita ni. Okey? So tolong potong perkataan wanita potong perkataan wanita ni, potong, gantikan dengan perkataan betina. Okey? Potong perkataan wanita, ganti dengan betina. Alright? Jadi apakah nama bahagian yang mengandungi gamet betina ataupun sel pembiakan betina? Jawapannya ialah ovule. Okey, ovule. Alright. Sekarang kita nak sambung soalan nombor 5. Okey, soalan 5 sekarang kita buat. Apakah jenis gamet? Okey, soalan dia tanya, apakah jenis gamet? Okey. So, jenis gamet ni ada dua je. Sama ada gamet jantan ataupun gamet betina. Gamet lain tak wujud. Okey. So, kalau soalan tanya, apakah jenis gamet? Tak kiralah untuk manusia ke, untuk tumbuhan ke, jenis gamet ada dua. Sama ada gamet jantan ataupun gamet betina. Alright, kita ulang balik soalan nombor 5. Apakah jenis gamet yang terkandung dalam butir debunga dan ovule? Alright, tengok soalan A, butir debunga. Okey, butir debunga. Jenis gametnya ialah gamet jantan. Ovule pula, jenis gametnya ialah gamet betina. Baik, kita sambung lagi soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 dia kata apa? Fazrul memerhatikan permukaan stigma. Okey, jadi stigma ni adalah bahagian pembiakan betina. Okey, Fazrul memerhatikan permukaan stigma yang melekit. Okey, dan sesetengah butir debunga yang berduri kasar atau tajam. Okey, baik kat sini soalan ni, dia berikan awak ciri-ciri. Apakah ciri-ciri stigma? Apakah ciri-ciri butir debunga? Tengok stigma, ciri-cirinya melekit. Butir debunga pula, ciri-cirinya apa? Berduri kasar atau tajam. Tengok, itulah ciri-ciri yang dah diberikan. Baik, soalan seterusnya, terangkan pemerhatian Fazrul tersebut. Okey? Baik, apa sebab stigma melekit? Apa sebab butir debunga kasar dan tajam? Okey, tengok jawapan dia. Untuk membolehkan butir debunga melekat pada stigma bunga. Okey? Itu sebabnya. Okey? Kalau soalan tanya, kenapakah butir debunga mengapakah butir debunga berduri kasar atau tajam? Jawapannya supaya ia boleh melekat pada stigma. Kalau soalan tanya, kenapakah stigma? Okey? Jawapannya stigma melekit supaya butir debunga boleh melekat di atasnya. Okey, itu sebabnya. Alright, so bila butir debunga melekat pada permukaan stigma, barulah proses persenyawaan boleh dilakukan. Okey, jika tidak melekat, persenyawaan tidak boleh berlaku. Okey, baik, sekarang kita sambung lagi. Di bawah ini, ada soalan di bawah ini. 1. Dia tanya, organ jantan bunga adalah apa? Organ jantan bunga adalah stamen. Yang terdiri daripada apa? Ini kesimpulan. Ini kesimpulan. Okey, kesimpulan. Organ jantan bunga adalah stamen. Yang terdiri daripada apa? Filamen dan enter. Ini samalah kita ulang soalan kat depan. Okey? Kalau jawapan awak betul, tick. Okey, bracket dan tick.
Baik, soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2, kesimpulan dia. Organ betina bunga adalah pistil yang terdiri daripada apa? Okey, tempat jawapan 3, saya tambahkan jadi 4. Kita kat buku teks 4. Yang pertama stigma, yang kedua stil, yang kedua ovule, yang keempat ovari. Anak, kalau awak nak tulis ovari, ovule, stil, stigma pun boleh. Susunan awak nak ubah, tak ada masalah. Ubahlah. Yang penting 4-4 ada. Faham Baik, sekarang kita sambung muka surat 55. Okey, muka surat 55. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, tengok soalan nombor 1. Soalan bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pendebungaan? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pendebungaan? Okey, maksud pendebungaan. Okey, jadi jawapannya apa? Proses pemindahan butir debunga. Okey, proses pemindahan butir debunga. Daripada mana? Daripada enter ke stigma. Okey? Itu maksud pendebungaan. Jika jawapan awak betul macam biasa, awak kena bracket. Okey, bracket. Kemudian awak tick. Okey? Jadi proses pemindahan butir berbunga dari enter ke stigma. Baik, sekarang kita buat soalan nombor 2. Bezakan pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacup. Okey, sekarang kita nak buat pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacup. Okey, sendiri, kacup. Apa beza antara sendiri dan kacup? Baik, tengok di bawah ini pendebungaan sendiri, sebelah dia pendebungaan kacup. Okey, kita tengok tempat berlaku. Okey, tempat berlaku. Okey, sebenarnya ada sedikit ya kesilapan sikit pada saya punya PowerPoint slide ini. Okey, slide ini sebab dia punya tulisan tu kedudukannya dah berubah. Saya buat lain jadi lain. Tak apalah. Alright. Okey, yang ini saya tambah jawapan sebenarnya. Okay, tambahan jawapan saya. Jawapan yang asal dah tersorok di belakang. Okey, tak apa. Saya beritahu awak tulis je. Awak semak Okey, tempat berlaku untuk pendebungaan sendiri. Tempat berlaku, yang pertama awak tulis apa? Bunga sama. Okey, bunga sama. Pokok sama. Okey, itu jawapan yang pertama bunga sama, pokok sama. Okey, dapat tak ni? Itu jawapan untuk pendebungaan sendiri Yang pertama awak tulis bunga sama. Okey, bunga sama. Kemudian pokok sama. Okey. Okey, jawapan yang kedua, awak tulis jawapan yang saya letakkan di sini. Bunga berlainan, pokok sama. Dapat tak ni? Okey, maknanya untuk berlakunya pendebungaan sendiri sama ada, okey, pendebungaan sendiri sama ada bunga sama ataupun bunga berlainan tapi mestilah pada pokok yang sama. Itu maksudnya. Okey? Jadi pendebungaan sendiri berlaku sama ada pada bunga yang sama ataupun bunga yang berlainan tapi masih pada pokok yang sama. Alright. Sekarang tengok soalan B. Kepelbagaian pada tumbuhan. Okey. Pendebungaan sendiri ada hasilkan kepelbagaian tak? Kepelbagaian ni maksudnya dia akan jadi ciri-ciri yang sedikit berbeza lah. Berbeza sikit daripada yang asal. Itu maksudnya. Okey. Jadi kalau pendebungaan sendiri, dia punya kepelbagaian adalah kurang ataupun sedikit ataupun mungkin tidak ada. Okey, jadi pilihan jawapan kat sini kurang Pilihan jawapan sini kurang, kita waktu adalah kurang. Okey. Jadi pendebungaan sendiri kebiasaannya dia akan hasilkan pokok baru ataupun buah yang sama seperti asal. Okey. Sama seperti pokok induk ataupun pokok yang asalnya. Okey. Kalau ada perubahan pun sikit sahaja. Maknanya kalau pokok induk tu masam, okey, pokok asal tu masam buah dia. Jadi pokok yang baru, yang hidup daripada pendebungaan sendiri, buah yang terhasil pun akan ikut seperti induk, masam juga. Tak adalah perubahan. Itu maksudnya kepelbagaiannya kurang. Okay? Baik, soalan C. Kualiti biji benih atau buah yang terhasil. Okay, pendebungaan sendiri
kualiti biji benih atau buah yang terhasil adalah rendah. Okey, kualitinya rendah. Okey, D pula, rintangan terhadap penyakit pada anak pokok. Adakah pokoknya lebih sihat ataupun tidak, okey, tidak tahan penyakit, tidak tahan serangan penyakit. Okey, jadi pokok yang terhasil melalui pendebungaan sendiri, kerintangan terhadap penyakit adalah rendah. Okey? Baik, sekarang kita pindah pendebungaan kacuk. Okey? Okey, pendebungaan kacuk dia mestilah daripada bunga berlainan, bunga berlainan dan pokok berlainan. Tolong tulis pokok berlainan di sini. Jadi perkataan pokok berlainan ni awak tulis di sini. Faham? Okey. Jadi bunga berlainan, pokok pun berlainan. Okey, jadi pokok berlainan ni awak tulislah di sini. Ada dua jawapan lah, bunga berlainan, pokok berlainan. Okey? Baik, kita sambung lagi. Kepelbagaian pada tumbuhan baharu. Untuk pendebungaan kacuk, ada kepelbagaian tak? Ada. Ataupun lebih. Maknanya lebih banyak kepelbagaian. Okey? Dan biasanya pokok yang terhasil melalui pendebungaan kacuk, katakanlah pokok induknya satu masam. Okey, buahnya masam. Pokok induk yang kedua katakan buahnya manis. Okey? Jadi bila kita lakukan pendebungaan kacuk, kita ada kemungkinan akan mendapat buah yang lebih baik. Okey? Macam tu. Okey. Kualiti biji benih ataupun buah yang terhasil tinggi. Itu saya kata tinggi tadi. Maknanya lebih baik. Okey? Okey, D. Rintangan terhadap penyakit anak pokok. Pendebungaan kacuk, anak pokoknya lebih tinggi kualiti. Maknanya dia lebih tahan serangan penyakit. Okey? Baik, sekarang kita akan membincangkan muka surat 55 dan 56. Soalan meminta awak, dia diberi kat sini, kelebihan pendebungaan kacuk membolehkannya diaplikasikan secara meluas dalam bidang pertanian. Okey? Jadi pendebungaan kacuk dia ada lebih banyak kelebihan. Jadi wajarkan penggunaan pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Okey, tengok yang jawapan di sini. Pendebungaan kacuk diguna untuk meningkatkan, pendebungaan kacuk digunakan untuk meningkatkan pengeluaran tanaman, untuk memperoleh tanaman yang lebih bermutu, untuk memperoleh tanaman yang mempunyai rintangan terhadap perosak dan penyakit, untuk memperoleh hasil tanaman yang matang lebih awal dan untuk memperoleh kepelbagaian pada tumbuhan baharu. Baik, jika jawapan awak betul, macam biasa bracket dan tik. Jika salah, betulkan sekarang. Awak boleh pause dulu video ini. Baik, tengok di bawah pula. Ini adalah, di bawah adalah muka surat 56, ejen pendebungaan. Soalan nombor 1, tandakan betul ejen-ejen pendebungaan. Jadi jawapan dia apa? Yang pertama air, ini betul. Yang kedua angin, ini dia betul. Dan yang ketiga serangga ataupun burung. Okey, itu sahaja jawapannya. Baik, kita sambung lagi soalan di muka surat 56. Okey, diberikan di bawah ini gambar bunga. Okey, jadi yang di atas yang pertama ditulis ni, bunga yang dibungakan oleh haiwan, serangga atau burung. Okey, diberikan kepada awak yang pertama bunga raya, yang kedua diberi kepada awak bunga melur, yang ketiga bunga matahari. Jadi kalau awak tengok, ketiga-tiga bunga yang di atas ini yang dibungakan oleh haiwan atau sama ada serangga ataupun burung, ketiga-tiga bunga di atas ini, ketiga-tiga bunga ini adalah bunga yang mempunyai warna yang terang. Okey, jadi itu ciri yang pertama, bunga yang dibungakan oleh haiwan. Yang pertama mempunyai warna yang terang, maknanya menarik perhatian. Yang kedua, bunganya besar, bunganya besar-besar. Okey, besar bunga-bunganya. Maknanya serangga ataupun burung boleh masuk ke dalam bunga tu. Okey, jadi masuk ke dalam butir bunga boleh melekat pada kaki, pada paruh, pada badan haiwan.
Okey, apa lagi ciri dia? Ciri yang ketiga ialah kalau awak lihat ketiga-tiga bunga ini berbau wangi. Okey, berwangi, menarik perhatian. Kemudian ketiga-tiga bunga yang di atas ini dia ada madu ataupun nektar. Okey, jadi saya beritahu awak, madu, nektar adalah benda yang sama. Ada pelajar yang tanya saya, cikgu nektar tu apa? Saya dah sebut sebenarnya dalam video, mungkin awak terlepas pandang, tak ada masalah. Biasalah tu kita manusia kan. Jadi madu adalah nektar. Okey. Jadi kalau awak tengok bunga raya ni dia ada ruang di situ, okey. Serangga boleh masuk ke dalam tu. Okey? Alright, kita tengok pula yang di bawah. Bunga yang didebungakan oleh angin. Okey, apakah bunga yang didebungakan oleh angin? Diberikan di sini bunga lalang, okey, bunga lalang, kemudian bunga jagung. Okey, kalau awak tengok bunga yang didebungakan oleh angin di sini, yang pertama ciri-cirinya ialah warnanya pudar. Okey, warna pudar ataupun tidak berwarna dan tidak menarik perhatian. Okey? Tidak menarik perhatian serangga. Itu sebabnya dia didebungakan oleh angin. Alright. Dan kemudian awak tengok dia panjang-panjang begini. Dia panjang-panjang begini. Maknanya bila angin tiup, butir bunga dia akan keluar. Senang terbang keluar. Butir bunga dia pun ringan, boleh diterbangkan oleh angin. Okey? Itu sebabnya dia tidak memerlukan haiwan sebagai ejen pendebungaan. Alright. Jadi itulah penerangannya. Jadi lepas ni kalau awak tengok bunga di taman mak awak, okey, bunga mak awak, kalau awak tengok warnanya cantik, berbau ada madu, mana awak tahulah bunga-bunga yang besar tu didebungakan oleh haiwan. Okey, kalau bunganya kecil-kecil, warnanya pudar, tak menarik perhatian, awak tengok pun tak minat, awak maknanya dia dibungakan oleh angin. Okey? Sekarang kita tengok ciri-ciri. Yang pertama, saiz bunga. Okey, saiz bunga. Ejen pendebungaan haiwan, serangga, burung, kemudian angin. Okey. Yang didebungakan oleh serangga, burung. Saiz bunganya besar, tadi saya dah sebut. Warnanya cerah, baunya wangi, ada filamen yang pendek, stigmanya melekit. Ni mesti melekit barulah boleh melekat pada bunga. Kemudian enternya kecil, tangkainya pendek, tangkai bunga tu pendek. Nektar ada, mana ada madu. Bilangan dan ciri butir bunganya sedikit dan melekit. Okey, boleh pause kejap video saya dan salin jawapan jika jawapan awak salah. Okey, boleh pause kejap. Okey, sekarang kita tengok angin pula. Saiz bunganya kecil, warnanya putih atau pudar, tadi saya dah sebut putih atau pudar, dia tak menarik perhatian. Tidak berbau, maknanya dia tidak wangi. Filamennya panjang, tadi saya sebut bunga dia panjang-panjang boleh tengoklah di sini bunga dia panjang-panjang mana filamen dia panjang. Stigma dia berbulu, boleh nampak kat sini. Lalang kan dia berbulu-bulu. Okey. Enternya besar. Tangkainya lebih panjang. Boleh tengok di sini tangkainya panjang tangkai panjang di sini tengok bunga tu. Nektar tiada. Okey, tiada nektar, tiada madu sebab tiada hak serangga yang datang. Kemudian bilangan dan ciri butir bunga banyak dan ringan supaya boleh ditiup oleh angin, boleh diterbangkan oleh angin. Okey? Boleh pause untuk salin Baik, muka surat 57. Okey? Jika awak lihat kepada gambar rajah ini, gambar rajah ini menunjukkan ini ialah proses persenyawaan. Okey? Yang ini adalah butir bunga. Okey? Yang memanjang ke bawah ini, awak tahu itu adalah tiup bunga. Dan tiup bunga ini akan memanjang pergi ke ovule. Okey? Jadi saya dah ajar hari tu. Okey, minggu lepas dah ajar. Jadi harap-harap masih lagi ingat. Okey. Butir bunga di atas ini. Kemudian ni butir bunga Ni ada 3 sini butir bunga. Butir bunga menjadi panjang. Namanya tiup bunga. Okey, tiup bunga ni akan panjang masuk ke dalam ovule. Ni ovule lah ni. Ni ovule. Okey. Sekarang kita nak sambung soalan A, B, C. Alright. Sekarang kita buat Kita tengok soalan A. Stigma. Okey, stigma.
Apa ciri-ciri stigma? Tengok di situ. Stigma adalah melekit dan mengandungi larutan gula. Apa tujuan larutan gula pada stigma? Untuk perkembangan butir debunga. Okey? Jadi stigma ni, permukaan dia melekit. Permukaan stigma ni melekit. Kenapa permukaan stigma melekit? Ini stigma kat sini. Permukaan stigma melekit. Kenapa melekit? Kerana adanya gula. Okey? Itu sebabnya stigma melekit. Okey? Jadi, bila butir debunga jatuh atas stigma yang melekit, yang diselaputi oleh larutan gula, maka butir debunga itu akan berkembang. Okey? Barulah butir debunga berkembang. Bila butir debunga berkembang, dia akan menjadi tiup debunga. Itu sebabnya kenapa butir debunga bila jatuh atas stigma dia jadi tiup debunga. Okey? Jadi butir debunga ni jatuh atas stigma yang melekit yang diselaputi larutan gula, dia akan berkembang menjadi tiup debunga. Okey, itu penerangan dia. Baik, tengok soalan B pula. Tiup debunga, soalan B soalan B. Tiup debunga membawa gamet jantan. Okey, jadi dalam tiup debunga ada gamet jantan. Ada berapa? Ada 2. Okey. Jadi tiup debunga membawa gamet jantan dan tumbuh ke arah ovul. Apa yang ada dalam ovul? Dalam ovul mengandungi gamet betina. Baik, soalan C pula. Selepas gamet jantan bertemu gamet betina, proses yang berlaku ialah persenyawaan. Okey. Persenyawaan berlaku apabila tiup debunga tumbuh ke dalam ovul. Gamet jantan dalam tiup debunga bercantum dengan gamet betina dalam ovul. Okey? Jadi bila bercantum, persenyawaan berlaku. Apa yang terbentuk? Zygot terbentuk. Ovul berkembang menjadi biji benih, manakala ovari berkembang menjadi buah. Okey? Jadi ingat, bila awak makan buah, awak makan ovari. Okey, lepas awak makan buah, awak jumpa biji benih. Biji benih itu berasal daripada ovul. Itu dia. Baik, soalan nombor 2 pula. Lengkapkan peta alir di bawah untuk menunjukkan pembiakan seks tumbuhan berbunga. Macam saya dah terang dalam video sebelum ini, bila ada gamet jantan, bila ada gamet betina, maknanya pembiakan itu ialah pembiakan seks. Baik, tengok tumbuhan berbunga. Okey, kita bermula dengan tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan berbunga. Mula-mula jawapannya debunga. Ini jantan punya Kemudian ovul, betina. Dalam debunga ada gamet jantan. Dalam ovul ada gamet betina. Okey, apabila debunga jumpa ovul, berlakulah satu proses namanya persenyawaan. Okey, selepas persenyawaan, apa yang terbentuk? Zygot terbentuk. Baik, zygot akan berkembang menjadi embrio. Sama macam manusia. Okey, sama macam manusia. Okey, sekarang ni kalau manusia, selepas embrio jawapannya fetus. Fetus. Baik. Untuk tumbuhan, selepas embrio jawapannya ialah anak benih. Itu je bezanya. Manusia fetus, tumbuhan anak benih. Selepas itu, untuk tumbuhan anak pokok lah. Kalau manusia, selepas itu akan jadi bayi. Okey? Itu sahaja. Mudah sahaja. Sama je. Baik. Bukti kehadiran. Awak dah semak semua kan? Awak dah semak. Saya nak awak ambil semula gambar yang awak dah semak tu hantar kepada saya. Okey, untuk saya nak tengok balik. Awak dah buat pembetulan ke tidak? Dah buat semakan ke tidak? Okey, hantar kepada saya. Kemudian kerja rumah untuk hari ini hanya 2 muka surat saya kasih sedikit sahaja. Buku SPS muka surat 61, muka surat 62. Itu sahaja. Baik, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.